Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada sesi PDPR seterusnya. So, apa khabar pada minggu ni? Adakah anda telah bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita? Untuk mengetahui semua, kita masih dalam tajuk yang pertama, iaitu pengenalan kepada kimia. So, untuk hari ini kita akan melihat kepada penyiasatan saintifik dalam kimia. So, ini merupakan ulangan semula. Sebenarnya anda telah jumpa dengan penyiasatan saintifik dalam tajuk di tingkatan 1. Penyiasatan saintifik merupakan satu kaedah saintifik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. So, bila sebut kaedah saintifik, mesti satu kaedah yang sistematik yang digunakan pakai oleh ahli sains ataupun penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan sains. Sebab tu sebelum kita melakukan eksperimen, kita kena tahu apakah masalah ataupun apakah pemerlubah yang perlu kita lihat sebelum kita menjalankan suatu eksperimen, dan melalui kita punya prosedur, apakah hasil dapatan kita melalui mentaksir data, mengumpul data dan sebagainya. So, semua pelajar boleh lihat bermula kaedah saintifik ini bermula daripada membuat pemerhatian pada masalah. Contohnya ini pun boleh diterapkan dalam kehidupan seharian kita lah, berkaitan dengan masalah yang ada, bagaimana cara menyelesaikan dia, kemudian apa plan kita. Contohnya masalah yang terhasil, kita jalan kajian gunakan plan A, itu tidak berhasil, so kita cuba gunakan plan lain. Sama juga dalam kaedah saintifik, penyiasatan saintifik. So, kita jalankan eksperimen untuk mendapatkan hasil, dan melalui data dan mentaksir data, barulah kita dapat buat kesimpulan. Adakah masalah dapat diselesaikan ataupun tidak. So, boleh bacalah apa itu kaedah saintifik, bermula daripada membuat perhatian hinggalah kepada menulis laporan. Okey, ini contoh eksperimen 1.1 yang ada. Tujuan mengkaji kesan suhu terhadap keterlambatan garam dalam air. Ini sebenarnya adalah satu eksperimen yang boleh dijalankan sendiri di rumah. So, tugasan awak pada hari ini adalah menyalin contoh eksperimen 1.1 dan seterusnya melihat ataupun melengkapkan laporan tersebut. Ini tugasan awak yang pertama. Okey, abaikan uji kendiri 1.2. Lihat pula pada 1.3, iaitu penggunaan, pengurusan dan pengendalian radar serta bahan kimia. So, untuk menjalankan suatu aktiviti makmal adalah satu tempat yang penting. So, makmal adalah satu tempat yang penting dalam pembelajaran kimia, dan merupakan tempat yang berbahaya sekiranya tidak digunakan dengan betul lah. Segala peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal perlu dipatuhi. So, ini juga merupakan ulangan semula. Tinggal satu dulu, cikgu awak dah ada bagi dah apakah peraturan-peraturan dan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku hal-hal kecemasan dalam makmal. Kaedah pengurusan pengendalian radar serta bahan kimia. So, ada aktiviti 1.5. So, penggunaan alat radar sini, ini adalah ulangan semula lah. So, pelajar bolehlah menggunakan QR code, melihat cara penimbangan pemanasan bagi session 1, penerasan dan penyulingan, elektrolisis, pengumpulan gas dan juga ujian gas serta pentitratan. Ini cikgu tinggalkan pada awak lah untuk melihat sendiri cara mengalirkan radar dengan betul bagi keempat-empat perkara tersebut. Okey, bagi penyimpanan dan pelurusan bahan kimia, bahan kimia ni disimpan dalam stor kimia. Semua pernah pergi ke makmal kimia tak? So, makmal kimia yang akan kita gunakan adalah berada di atas koperasi. Itu adalah makmal kimia yang utama lah. Dan kita ada satu makmal lagi, iaitu di bangunan lama. Biasanya kalau awak pernah belajar dengan cikgu Siti dan cikgu lain, makmal bangunan lama tu banyak digunakan oleh cikgu tersebut. So, untuk di bahagian makmal di bahagian depan tu, makmal baru tu merupakan makmal sains tulen. Okey, untuk makluman awak, dalam stor tu bahan kimia yang berlainan jenis perlu disimpan dan dilupuskan mengikut cara yang beza. So, kita susun bahan kimia itu bukan mengikut turutan nama dia, tetapi kita menyusun bahan tersebut mengikut sifat dia. So, bahan-bahan yang
boleh bertindak balas antara satu sama lain dan boleh menghasilkan letupan, tidak boleh diletakkan uh, berhampiran antara satu sama lain. So sebenarnya Tuan Makmal dah letak dah bahan-bahan itu, bahan-bahan kimia itu bukan mengikut turutan nombor tapi mengikut pada sifat dia. Sifat dia. So biasanya banyak berlaku kesilapan bahan-bahan kimia tu diletakkan mengikut abjad A, B dan sebagainya. Sebenarnya tak boleh ya. Tak boleh. Dan bahan-bahan yang telah lupus, telah melebihi tarikh lupus, sepatutnya dilupuskan mengikut cara yang berbeza lah. So kalau logamnya bagaimana kita boleh lupuskan, kalau larutan cecair, kalau gas macam mana cara kita lupuskan. Cara penyimpanan juga adalah berbeza. Kalau bahan itu amat sensitif pada cahaya, so kita tak boleh simpan dia dalam bekas yang jernih ataupun luksina. So kalau dia sensitif pada cahaya, kita kena simpan dia dalam bekas yang legap, yang tidak boleh tembusi oleh cahaya. Ada satu bekas botol reagent yang luksina dan satu botol reagent yang berwarna hitam. Itu adalah sifat dia lah. Okey, bagi penyimpanan bahan kimia, kita lihat pada bahan reaktif. Logam reaktif seperti litium, natrium dan kalium disimpan dalam minyak parafin. Istilah ni minyak parafin untuk mengelakkan dia bertindak balas dengan air di udara. Selain pada air, di udara juga melalui oksigen. Kalau logam ini tidak disimpan dalam minyak parafin, so dia boleh bertindak balas dengan air dan juga oksigen. Bagi hidrokarbon dan juga pelarut organik, cecair yang senang meruap serta senang terbakar perlu disimpan di tempat yang teduh serta jauh daripada cahaya matahari dan sumber haba. So, stor kimia itu sebenarnya kita telah tutup dia. Hanya ada satu tingkap kecil saja supaya cahaya dan juga udara tak boleh masuk. Ataupun haba lah. So nanti kalau perlu, kita boleh buat lawatan lah ke makmal kimia lepas dah naik sekolah lah. Kemudian bahan yang senang terurai dengan kehadiran sumber cahaya seperti eterintik pekat, larutan hidrogen peroksida, larutan argentum nitrat, cecair bromin dan cecair klorin disimpan dalam botol gelap. Ini cikgu sebut tadi, sama ada botol reagen gelap ataupun mungkin botol dia berwarna gelap lah, hitam, biasanya hitam lah. Bagi bahan-bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan pH lebih daripada 9, iaitu bahan kimia yang menghakis, biasanya disimpan dalam kabinet penyimpanan khas dan dikunci. Itu kalau di store lah. Dan biasanya kalau tak ada kabinet penyimpanan khas, kita letakkan saja di dalam kebuk wasap. Kebuk wasap. Bagi logam berat dan bahan toksik, disimpan dalam bekas khas yang berlabel, disimpan dalam bilik yang berkunci serta bebas daripada sumber haba. So, di makmal kita, logam berat dan bahan toksik ini, kita hanya ada mercury. Itu pun amat sedikit. Itu pun sedikit saja. So, tak adalah bahan-bahan yang berbahaya. So, semua bahan yang ada dalam stor kimia tu yang kita gunakan di peringkat menengah rendah, so kalau digunakan dengan betul, so dia tidak harmful lah pada kita. So jangan risau lah, jangan risau. Bagi pelupusan bahan kimia, yang pertamanya bahan hidrogen peroksida, sisa pada kepekatan rendah dituang secara terus ke dalam sinki makmal dan perlu alirkan air lah. Sisa pada pekatan tinggi perlu dicairkan dengan air dan ditambah natrium sulfat bagi proses penguraian sebelum dituang dalam sinki. So sebab tu kalau pelajar lepas buat assignment dia masukkan terus dalam sinki pun cikgu sebenarnya tak marah, tapi sebenarnya cara yang paling baiknya masukkan dalam bekas atau berbikar lah. Biasanya kita sediakan bikar, disediakan oleh batu makmal, masukkan bahan yang telah siap digunakan dalam bikar, kemudian batu makmal yang akan melupuskan bahan tersebut. Okay, sebenarnya lah ikut prosedur. Tak apa, nanti kita akan tengok semasa kita menjalankan eksperimen. Bagi sisa bejal, kaca dan getah perlu dibuang ke dalam bekas khas. Kalau ikutnya bekas yang berwarna kuning lah. Tetapi di makmal kita so tak ada benda tu, so kita sediakan bekas lain lah. Parut organik dan hidrokarbon, contoh toksik, karsinogenik, bahan yang menyebabkan kanser, mudah meruak dan mudah terbakar, itu adalah parut organik. Tidak boleh dituang terus ke dalam sinki atau longkang makmal kerana boleh mencemarkan sumber air dan petaran. So dia perlu disimpan dalam bekas khas yang dibuat dari kaca ataupun plastik. Itu parut organik dan hidrokarbon. Jaranglah kita gunakan. Biasanya eksperimen yang tidak perlu ni, dan bahan pun kadang tak ada di makmal, dan harganya agak mahal. So kita
lakukan secara teori saja. Bagi bahan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5 ataupun pH yang lebih dari 9, asid kuat, alkali dan sebagainya, perlu dimasukkan dalam bekas bertutup yang berlabel semasa pelupusan. Sisa asid kuat dan alkali kuat boleh merosakkan sinki dan bertindak balas dengan air, membebaskan haba yang tinggi dan toksik. So kalau bahan tersebut bersifat asid ataupun alkali yang kuat, so awak tak boleh tindak balaskan dengan air. Bila dia terlalu kuat, asid kuat pekat sangat, bila awak masukkan air, dia boleh menghasilkan letupan. So setidaknya ada eksperimen yang memerlukan penggunaan asid kuat ataupun alkali kuat. So tolong berhati-hati. Biasanya cikgu akan buat, cikgu akan maklumlah awal. So jangan risaulah. Jangan risau. Sebab biasanya eksperimen kita gunakan asid yang telah dicairkan. Tapi ada jugalah eksperimen 1 atau 2 eksperimen yang memerlukan asid kuat. Asid kuat sebagai mangkin, sebagai bahan tambah. Okey, bagi logam berat dan bahan toksik, larutan mengandungi logam berat dan bahan toksik dimasukkan dalam beg plastik dan larutannya dibiarkan menyejat di dalam kebuk asap. Sisa logam berat diikat dengan teliti dan dimasukkan dalam tong untuk sisa logam berat. Bagi bahan meruak pula, sisa bahan meruak perlu disimpan dalam bekas yang bertutup dan dijauhkan daripada sumber cahaya dan haba. Ini tadilah contohnya bahan yang mudah meruak adalah klorin, ada klorin, bromin dan sebagainya. Langkah pemeriksaan kemalangan dalam makmal. So ini sekiranya berlaku kecemasan ataupun kemalangan yang melibatkan tumpahan bahan kimia, tindakan yang perlu diambil, yang pertama, yang lupa maklumkan kepada guru ataupun pembantu makmal dengan segera. So sekiranya guru atau pembantu makmal tiada, so carilah guru yang berhampiran. Biasanya adalah cikgu di makmal kan, pasal menjalankan eksperimen tu, biasanya guru atau pembantu makmal akan ada. So in case kalau tak ada langsung dua-dua hilang, so maklumkan pada guru yang terhampir. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan untuk murid. Yang ketiga, sekat tumpahan daripada merebak ke kawasan lain dengan membuat sempadan menggunakan pasir. Yang keempat, bersihkan tumpahan bahan kimia tersebut. Lupuskan tumpahan kimia mengikut prosedur yang betul. Biasanya kalau melibatkan tumpahan bahan kimia yang pekat, kita akan gunakan pasir. Pasir ada dalam makmal. So kita tutup saja larutan tersebut menggunakan pasir. Kemudian kita akan alihkanlah bahan tersebut. Tak boleh gunakan air untuk bahan kimia yang bersifat pekat ataupun yang bersifat kuat, contohnya asid kuat. Tak boleh awak cairkan terus simbah air. So itu cikgu cakap tadi, dia boleh menghasilkan letupan. So biasa kita gunakan pasir lah. Biasa jaranglah melibatkan tumpahan bahan kimia di makmal. Awak perlu panggil guru atau pembantu makmal, awak just boleh selesaikan sendiri. Sebab biasanya bahan kimia yang digunakan semasa eksperimen di menengah atas ni adalah bahan kimia yang telah dicairkan. Okey, yang bahaya sikit adalah merkuri. Iaitu merkuri bersifat mudah meruak pada suhu bilik. Wap merkuri akan menjadikan udara beracun. So jangan sentuh tumpahan merkuri kerana merkuri boleh serap melalui kulit. So biasanya kalau berbuli termometer pecah, ni biasa disebabkan kecuaian semasa melakukan eksperimen. So akan ada merkuri yang keluar daripada berbuli tersebut. So bila awak sentuh, dia boleh meresap dalam kulit. So kalau keracunan merkuri yang berbahaya ni kan terlalu banyak sangat meresap dalam kulit, itu boleh menyebabkan loya, batuk, muntah, cirit-birit, sakit dada dan sebagainya lah. So bagaimana kalau logam merkuri tumpah, pecah daripada berbuli termometer? So sama juga, kita isi pasir. Lainlah kalau merkuri itu terlalu banyak. Bila terlalu banyak, dia akan juga meruak di udara. So kita perlu panggil pihak berwajib lah, contohnya bomba dan sebagainya lah, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jarang. Cuma ada satu kisah dulu di Kuala Lumpur kan, yang dipanggil bomba. Pembantu makmal dan guru memanggil bomba untuk menyelesaikan kemalangan disebabkan oleh merkuri. Itu disebabkan oleh jumlah merkuri itu terlalu banyak. Kalau kita ni merkuri yang ada hanyalah dalam berbuli termometer saja. Okey. So langkah-langkah yang perlu diambil sebaik berlaku tumpahan merkuri. Ni maklumkan, samalah maklumkan kemalangan pada guru atau makmal. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Taburkan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan. Hubungi jabatan bomba dan penerangan untuk tindakan selanjutnya. Okey, selain daripada, kalau tak ada serbuk sulfur, so tadilah cikgu kata kita boleh gunakan pasir.
Okey, so uji kinerja 1.3 juga kita abaikan. Kita abaikan pada minggu ini. So pada minggu ini cikgu hari tumpukan pada penerangan untuk menyelesaikan bab 1. So untuk PDPR seterusnya, cikgu akan cubalah memberi kamu modul. Sekiranya kamu tidak perlu lagi ke sekolah ataupun tengoklah macam mana. So kita selesai. So kali ke waktunya hanya lebih kurang 15 minit. So cikgu akan upload, cikgu telah upload video ini dalam YouTube. Jangan lupa like, kalau boleh share lah. Dan jangan lupa subscribe Sikit Unggul. So kalau perlu penerangan yang lebih lanjut, boleh rujuk pada cikgu. So selesaikan tugasan awak pada hari ini. Yang pertama tadi adalah menyalin semula contoh eksperimen. Kemudian jangan lupa buat ulang kaji semula bab 1. Dan pada minggu depan kita akan sambung kepada bab 2. Okey, terima kasih.